Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa nusallim ala habibina wa habibillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون صدق الله العظيم. وقال الله تعالى أيضا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul sekali lagi dalam siri kuliah Maghrib mingguan yang alhamdulillah berada pada minggu yang keempat ataupun pada kali yang keempat. Mudah-mudahan pertemuan ataupun perjumpaan secara live streaming ini melalui aplikasi Zoom dan juga terdapat dalam laman ataupun page Facebook saya Ustaz Ashrul Hisham pada setiap minggu. Dan insya-Allah walaupun kita mengadakan kuliah ini secara online ataupun atas talian, mudah-mudahan kita dapat beroleh sedikit ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam satu hadis kursi yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sewaktu berlakunya majlis ilmu, malaikat Allah Subhanahu wa taala akan duduk dalam majlis ilmu bertimpa-timpa. Ya, maksudnya berduduk bertimpa-timpa sehingga ke arsy Allah Subhanahu wa taala mendoakan kesejahteraan dan juga rahmat ke atas mereka yang berada dalam majlis ilmu. Walaupun kita tidak berada pada satu tempat yang sama, mudah-mudahan di sekeliling kita, di keadaan kita akan turut sama dilimpahi dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala mendoakan rahmat ke atas kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Sedang pendengar muslimin muslimat yang kasih Allah sekalian, sebagaimana yang saya nyatakan sebentar tadi, kuliah ini kita pancarkan secara langsung melalui aplikasi Zoom yang dikelolakan oleh Majeksa. Majeksa ni pertubuhan NGO yang diwujudkan oleh alumni saya lah, alumni sekolah sewaktu di tingkatan 4 Madrasah Jasin untuk batch tahun 2000. Dan juga saya pancarkan juga di aplikasi Facebook melalui halaman rasmi saya sendiri, page saya sendiri iaitu Ustaz Ashrul Hisham. Mudah-mudahan kita akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mulakan kuliah kita pada malam ini, suka untuk saya ingatkan di Facebook saya pun saya ada nyatakan berkenaan dengan sumbangan, insya-Allah, kepada sahabat-sahabat rakan-rakan di luar sana, tuan-tuan dan puan-puan yang ingin menyumbang kepada Marhad Al-Munir yang juga merupakan satu pusat pengajian tahfiz untuk anak-anak yatim dan juga asnaf fakir miskin, di mana di tempat ini memang tidak dikenakan apa-apa yuran. Kita bergantung sepenuhnya kepada sumbangan orang ramai, dan mudah-mudahan dengan sumbangan tuan-tuan dan puan akan dapat memberikan sedikit sinar kepada anak-anak ini untuk terus menuntut ilmu, untuk terus menghafal Al-Quran, satu warisan yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, satu mukjizat yang sangat agung. Dan bila mana kita dapat membantu anak-anak ini menghafal Al-Quran, mudah-mudahan ia menjadi sebahagian daripada bekalan untuk kita peroleh di hari akhirat kelak, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, bersama-sama saya juga pada ketika ini, sama yang saya sebutkan sebelum ini, sahabat-sahabat jemaah tabligh yang
sememangnya turut berkongsi tempat yang sama di sini. Setiap hari Rabu mereka akan berada di sini dan mengambil sedikit kesempatan untuk kita sama-sama berkongsi ilmu pada hari ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan, rahmat Allah sekalian, siapa yang ada buku, kita boleh buka halaman yang ke-16. Kita akan masuk bab yang kedua ataupun kita sebut bahagian yang kedua daripada kitab ini. Kalau bahagian pertama sebelum ini kita ada menyatakan tentang 3 fasal khusus tentang akidah. Hari ini kita akan membicarakan tentang satu lagi bahagian yang penting dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim, iaitu bahagian yang berkaitan dengan taharah. Yang mana kita tahu dalam kita hidup beragama ini, 3 elemen yang utama yang menjadi panduan dan juga menjadi keperluan kepada kita. Yang pertama akidah, yang kedua syariat, yang ketiga tasawuf ataupun akhlak. Yang kedua itu bagian ibadah. Biasanya dalam mana-mana kitab fiqh yang menyatakan tentang hukum hakam berkaitan dengan ibadah ini pasti akan dimulakan dengan taharah. Kalau kita lihat kitab-kitab yang muktabar, kitab-kitab besar, begitu juga dalam kitab yang berkaitan dengan sebagaimana kita baca kat ini, dan juga kitab-kitab lain dalam mazhab Syafi'i seperti kitab Fiqh Manhaji pun menceritakan tentang taharah. Baik. Tuan-tuan yang baca Allah sekalian boleh buka muka surat 16. Kita lihat matan yang disebutkan di situ, alamatul bulughi salasun. Tamamu 15 sanah fi dzakari wal untha wal ihtilamu fi dzakari wal untha li 9 sinin wal haidu fil untha li 9 sinin. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, fasal yang keempat ni membicarakan tentang tanda-tanda baligh. Disebutkan di awal tu alamatul bulugh salasun. Tanda-tanda baligh itu ada 3. Sebelum kita pergi kepada bacaan ataupun terjemahan ataupun huraian kepada matan ini, suka untuk kita mengimbas kembali pemahaman kita tentang baligh, akil baligh. Yang mana akil baligh ini merupakan satu pintu, saya pernah sebutkan dalam iklan saya dalam Facebook sebelum ni pun saya sebut, yang mana baligh ini merupakan satu pintu kepada orang-orang yang telah pun diwajibkan ataupun telah dibukakan baginya untuk mengikuti hukum-hukum taklifi. Hukum-hukum taklifi seperti wajib, sunat, harus, makruh dan juga haram. Mengikut mazhab Syafi'i ada 5 hukum taklifi yang perlu kita ikuti dan menjadi gagasan dan juga sempadan untuk kita ikut. Yang mana haram ada sempadan dia, wajib ada sempadan dia. Contohnya kita lihat macam hukum wajib ni satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sebut sebagai la budda. Tak nak kita kena ikut. Tak boleh tidak. Tidak boleh tidak, kita mesti ikut semua perbuatan ataupun hukum yang berkaitan dengan hukum wajib. Betul, sesuai sunat, harus, makruh dan juga haram. 5 perkara ini. Dan kalau kita lihat dari sudut maksud baligh itu sendiri, yang mana seorang lelaki ataupun perempuan yang sampai had umur layak ditujukan kepadanya perintah melaksanakan syariat seperti solat, puasa, haji dan lain-lain. Ini terjemahan sebagaimana yang mudah untuk kita faham, yang mana baligh ini dia menjadi satu had permulaan daripada kita kanak-kanak ataupun bila kita bayi. Kita bayi apa yang kita tahu, tuan-tuan? Apa yang kita tahu? Yang pertama, kita mesti tahu nangis. Ingat tak masa kecil-kecil tu, masa bayi? Saya ingat kot. Masa bayi kita menangis dan menangis. Kalau kita lapar, menangis. Kalau kita sakit, kita menangis. Kalau kita nak tidur, kita menangis. Bangun tidur pun menangis. Dan kemudian kita akan sampai satu tahap kepada tahap kita panggil mumayyiz. Mumayyiz ni belum cukup sampai pada baligh ni. Mumayyiz ni kita dah tahu dah beza. Yang mana satu perkara yang boleh bawa perkara kebaikan
dan apa perkara yang boleh membawa kepada kemudaratan. Masa kita mungkin kita umur 3 tahun, 4 tahun, bila kita tengok satu objek, ini mainan, kita tahu ini untuk main. Ini makanan, ini untuk dimakan. Kita dah boleh fikir ke arah itu. Dan masuklah kepada satu tahap yang seterusnya, iaitu akil baligh. Akil baligh ni satu tahap umur yang mana kita diberikan ataupun kita telah pun dibukakan pintu untuk menjalankan hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum taklifi itu tadi, hukum taklifi. Dan kalau kita lihat daripada matan ini yang disebut alamatul bulugh salasun, 3 tanda yang menunjukkan bahawa kita ni akil telah masuk umur akil baligh. Yang pertama, mengikut mazhab Syafi'i, kita lihat di sini, yang mana yang pertama genap 15 tahun untuk lelaki dan perempuan. Yang kedua, bermimpi untuk lelaki dan perempuan ketika berumur 9 tahun. Dan juga yang ketiga, datang haid untuk perempuan ketika berumur 9 tahun. Baik. Jadi, kita lihat satu persatu. Kita lihat 3 tempoh yang mana sama ada kanak-kanak lelaki ataupun kanak-kanak perempuan. Cuma beza dekat situ lebihnya dekat kanak-kanak perempuan. Sebab kanak-kanak perempuan dia ada satu lagi tambahan yang menjadi tanda kepada tanda-tanda baligh ini, iaitu perempuan ataupun kanak-kanak perempuan ini akan datang haid. Kita akan tengok nanti apa ada menceritakan ataupun ada satu fasal yang menceritakan tentang haid. Yang mana haid ni ada hanya pada lelaki saja, pada wanita saja. Saja nak tengok sahabat-sahabat alert ke tak alert, tengok macam ada yang senyum tu, maksudnya alert lah. Pada perempuan, kanak-kanak perempuan sahaja. Baik. Jadi kita lihat tiga tempoh. Kita lihat yang pertama, genap 15 tahun dan juga sama ada lelaki ataupun perempuan. Baik. Mengikut mazhab Syafi'i, apabila seseorang lelaki atau perempuan itu, kalaulah sepanjang dia berada ataupun hidup daripada 9 tahun hingga 15 tahun itu, dia tidak pernah bermimpi. Bermimpi ni maksud bermimpi sehingga keluar air mani. Ataupun untuk perempuan, dia bermimpi juga yang pertama. Yang kedua, dia telah pun keluar haid, maka dia sampai umur 15 tahun, dua-dua ni tak berlaku. Dia tak mimpi, dia tak keluar haid kalau perempuan. Maka masuk 15 tahun, genap 15 tahun mengikut kiraan umur qamari. Maksudnya ikut kalender Islam. Qamari, 15 tahun dia mesti dikategorikan sebagai baligh dan mesti mengikut segala hukum haram dan juga segala bentuk hukum taklifi yang dikenakan ke atas setiap orang yang beriman, setiap orang Islam. Baik, jelas yang pertama tu. Dan itu yang pertama. Yang kedua, tanda yang disebutkan itu iaitu bermimpi. Mungkin ia sangat biasa bagi kanak-kanak lelaki. Lelaki biasanya sekitar umur 11 tahun, 12 tahun ataupun meningkat remaja masuk umur tingkatan 1, 2 atau tingkatan 3, dia akan bermimpi basah orang panggil. Bermimpi ni dalam keadaan mimpi yang asyik lah. Mimpi yang asyik. Saya pun dah tak ingat, dah lama dah tak mimpi ni. Tapi macam itulah mimpi dia. Sehingga terkeluar air mani. Terpancutlah air mani dia. Maka pada ketika itu, pertama kali dia, ataupun kali pertama yang dia bermimpi tersebut, maka itu telah masuk ataupun telah pun bermulanya tanda-tanda ataupun bermulanya kehidupan dia sebagai orang yang telah pun baligh. Itu. Begitu juga dengan perempuan. Perempuan ni, kalau kita perhatikan, jarang membicarakan tentang perempuan yang bermimpi basah. Bermimpi basah. Kalau kita tengok, kalau perempuan ni bermimpi basah, kita tengok juga. Kalau macam bau hancing itu memang kencing. Tengok anak kita bila pagi-pagi bangun, kan nampak basah tilam dia kan. Ataupun tengok, basah ni, bau-bau hancing. Orang Jawa sebut ngompol lah. Ngompol. Dia ngompol, maka itu bukan tanda-tanda baligh. Tetapi kalau anak kita ataupun remaja tadi lah, anak-anak kita lah biasanya, tak kisahlah kalau kita, biasanya ibu kena alert. Perkara yang berkaitan dengan
anak-anak perempuan yang baligh ni memang ibu kena alert. Sama juga kalau anak lelaki, ayah pun kena alert lah. Tetapi kadang-kadang anak lelaki ni ibu juga yang alert. Sebab memang sifat ibu begitu, dia alert. Dulu kalau masa zaman mengaji dulu, ada satu game panggil red alert. Tapi tak ada kena-mengena dengan alert tu lah. Nampak macam tak berapa kelakar, tak apalah. Baik. Kita lihat. Bila yang wanita tu, kanak-kanak perempuan ni, dia bermimpi basah, mimpi syahwat, kemudian dia keluar lendir melalui farasnya ataupun ruang kewanitaan dia. Lendir yang seperti warna kekuningan. Kekuningan sedikit. Dia akan keluar lendir tersebut. Kalau benda tu confirm betul keluar, maka dia telah pun mula baligh dan mesti memulakan ataupun mesti diwajibkan ke atasnya untuk melaksanakan perkara-perkara ataupun amal-amal ibadah yang diwajibkan ke atas dia. Solat, puasa dan seumpama dengannya lah, begitu dengan perkara-perkara sunat dan sebagainya. Dan pada ketika itu, kita kena ingatkan dia, dosa pahala telah tertanggung ke atas diri dia. Ke atas diri dia. Ni tanda yang kedua. Baik. Ada juga sebagian ulama kontemporari terkini menyebutkan ada tanda yang keempat. Saya bacakan dulu yang itu, iaitu tanda bila mana kanak-kanak perempuan yang berusia 9 tahun dia mengandung. Bila mana dia mengandung, maka secara automatically kita boleh mengatakan bahawa dia adalah orang yang telah pun masuk umur akhir baligh. Baik. Dan yang ketiga, tiga sebagaimana saya sebutkan tadi, iaitu datang haid bagi perempuan, kanak-kanak perempuan yang berumur 9 tahun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apakah itu haid? Kita tahu haid ni darah lah, darah. Haid ni darah. Dan kalau kita lihat dari segi bahasa, haid itu juga bermaksud mengalir. Dia bermaksud mengalir. Dari segi bahasa lah. Ataupun ada juga disebutkan perkataan yang menyatakan tentang haid ni, iaitu hada'ul wadi, ataupun disebut sebagai lembah yang mengalir. Dan satu lagi pendapat menyatakan ada dari segi bahasa, iaitu disebut sebagai haidanus suyul, ataupun yang bermaksud air yang melimpah. Baik, ini adalah perkataan ataupun maksud yang disebutkan ataupun yang kita nisbahkan kepada haid itu sendiri, darah ataupun yang mengalir. Dari segi istilah, dari segi syarak, maksud haid itu sendiri, kalau kita lihat mazhab empat mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan juga Hambali, maksudnya berbeza-beza. Jadi saya akan sebutkan maksud yang disebutkan dalam mazhab Syafi'i. Segi ayatnya berbeza, tapi dari segi maksudnya lebih kurang sama lah. Yang mana haid ini dari segi pandangan mazhab Syafi'i, iaitu darah yang keluar dari rahim wanita dalam keadaan sihat dan tidak kerana melahirkan. Bukan darah kerana melahirkan. Sebab kalau melahirkan tu dah jadi darah nifas. Nifas tu nanti kita akan cerita pada fasal yang ke-21 nanti. Baik. Fasal 1 nanti kita akan cerita secara detail tentang darah haid dan juga darah nifas. Kalau ada rakan-rakan, kalau nak bertanya masa tu, kita boleh buka soalan lah. Mungkin kita buka awal sikit. Mana yang saya rasa saya boleh jawab, saya jawab. Dan tak boleh jawab, kita cuba cari jawapan lah. Sebab persoalan haid dan nifas ini sememangnya satu ilmu yang bukan saja perlu dikuasai oleh orang wanita, tetapi sebaik-baiknya perlu dikuasai oleh orang lelaki juga. Esok kalau kita dah kahwin, ramai pun yang dah kahwin dalam ni. Kalau isteri tanya tentang masalah darah dia, darah dia, kita dia tiba isteri tanya, bang macam mana ni? Darah ni tak warna merah, warna coklat, warna hitam, warna hijau, warna biru, macam-macam warna dia. Kita nak jawab macam mana? Kalau orang rumah kita tanya, atau isteri kita tanya, ataupun mungkin kita single father, isteri dah meninggal lama ataupun bercerai dan sebagainya, anak perempuan dia tanya kat kita, ayah apa benda ni? Apa benda yang keluar ni kan? Contoh. Jadi kita kena tahu sedikit.
bagaimana kita sebut sebagai tempoh yang paling singkat, tempoh yang paling lama dan juga tempoh pertengahan atau kebiasaan. Kita kena tahu perkara ni. Baik, kita lihat yang pertama, iaitu kita sebut sebagai tempoh yang paling singkat bagi orang yang ataupun bagi kanak-kanak perempuan ataupun perempuan lah, bila mana dia haid, paling singkat adalah sehari dan semalam, tempoh 24 jam. Ini paling singkat. Maksudnya dalam tempoh 24 jam sehari semalam, darahnya keluar daripada faraj, daripada alat sulit wanita tersebutlah, alat sulit wanita tersebut. Baik, keluar sehari semalam. Macam mana dia keluar? Keluarlah. Keluar mencurah-curah darah. Ataupun keluar sedikit-sedikit. Tetapi berterusan selama satu hari, 24 jam. Habis tu kalau tak sampai 24 jam macam mana? Dia tok perhati kan. Kita ataupun dia beritahu darah dia keluar pagi, subuh. Waktu subuh darah dia keluar. Kemudian Zuhur tu dah berhenti. Macam mana nak check dah berhenti? Kita suruh dia ambil putik kapas. Ambil putik kapas, kemudian suruh dia check di sekeliling. Di sekeliling faraj tu, di bahagian luar tu, kita tengok tak ada dah darah, dah jernih. Jadi pada ketika itu kita kata itu bukan darah haid. Sebab apa? Haid itu mesti sehari semalam 24 jam. Dia dah jatuh kepada istihadah, ataupun darah yang kotor, darah penyakit. Baik. Kemudian yang kedua, yang dikatakan haid itu apabila darah yang keluar tidak lebih 15 hari. Maksudnya tempoh dia mengalami haid daripada hari pertama sehingga hari ke-15 keluar, mesti diganti keluar sampai hari ke-15. Dan biasanya hari 15 dia akan stop kalau itu darah haid. Tiba-tiba darah tu berterusan keluar lagi. Kadang-kadang mungkin sampai sebulan, 1 bulan setengah, 2 bulan, dia akan keluar. Jadi apa yang berlaku pada kita, sebab tu kita kena tahu. Kena tahu sebab apa? Sebab lepas 15 hari, kalau masih lagi keluar, dia setelah pun diwajibkan untuk mandi dan juga wajib untuk menunaikan solat. Kerana apa? Kerana tempoh haidnya telah pun tamat. 15 hari. Habis tu selebihnya itu apa? Selebihnya itu dikira sebagai istihadah ataupun darah penyakit. Baik, jelas yang itu. Dan tempoh kebiasaan ni adalah sekitar 6 hari ataupun 7 hari. Ini biasa. Kalau kita belajar dalam tingkatan berapa, tingkatan 2 kot dulu, berkaitan dengan pembiakan tentang kitaran haid. Kita lihat kitaran haid, tempoh darah tu keluar, kalau ikut yang normal biasa 7 hari. 6 ke 7 hari. Jadi bila masa keluar darah tersebut, dah bila mana dia telah pun dia yakin suci, maka dia mesti mandi wajib dan boleh terus menunaikan solat. Terdapat juga perempuan yang tidak didatangi haid selama setahun, 2 ataupun lebih. Baik, ada juga berlaku. Dia sebelum tu normal lah. Biasanya mungkin disebabkan oleh gangguan hormon biasanya. Ini berkaitan dengan hormon ni kena tanya pakar-pakar biologi lah, doktor-doktor mungkin. Kita lihat bila mana kadang-kadang sampai satu tahap, dia sebelum tu normal, keluar macam biasa, kitarannya semua sempurna, tetapi dalam tempoh tertentu tiba-tiba setahun tu dia tidak keluar haid. Dia tidak keluar haid. Jadi penentuannya akan ditentukan berdasarkan kepada penelitian, iaitu membuat penelitian terhadap peristiwa yang berlaku dan beberapa kejadian yang menthabitkannya. Sebab kadang-kadang kita lihat perkara ni perlu rujuk kepada pakar-pakar lah, pakar-pakar yang berkaitan dengan sakit-sakit wanita ni dan sebagainya. Dan kita kena lihat selagi mana dia tidak keluar darah haid, maka dia kena buat macam sebagaimana perintah yang biasa lah. Tidak ada halangan dekat situ. Baik. Kemudian, apabila seseorang perempuan mengalami keluar darah kurang daripada tempoh haid yang paling pendek, iaitu kurang daripada sehari semalam,
ataupun lebih daripada tempoh haid yang paling lama iaitu melebihi 15 hari, maka darah itu dianggap darah penyakit ataupun disebut sebagai istihadah. Istihadah dan bukan darah haid. Dan darah haid kita boleh bezakan dengan istihadah ni dengan warna dan kepekatannya lah. Baik, warna dan kepekatannya. Baik. Saya tak nak bercadang untuk membincangkan tentang perkara yang berkaitan dengan haid dan nifas ini dalam kuliah kali ini, kerana kita akan ada satu lagi orang kata sesi ataupun dalam fasal yang ke-21 nanti kita ada cerita tentang haid dan nifas. Baik. Jadi apa yang kita nak sebut ini cuma sebagai tanda-tanda balik. Itu untuk kanak-kanak perempuan sememangnya dia sangat-sangat complicated sikit lah. Dan bila mana kita sebagai seorang ibu ataupun bapa, biasanya ibu memang kena perhatikan anak-anak dia. Terutamanya bila dah masuk umur 9 tahun, dia kena sentiasa berdialog ataupun bersembang dengan anak tentang perubahan-perubahan yang berlaku terhadap diri anak dia. Sebab yang kita ceritakan ini tanda-tanda yang melibatkan berkaitan dengan tindak balas dalam tubuh badan dia juga. Kita sebut tindak balas kimia lah, hormon dan sebagainya. Kita kena tahu juga dari segi mungkin fizikal dia. Fizikal anak ni bila masuk umur 9 tahun, dia telah menunjukkan ciri-ciri memasuki umur ataupun perempuan yang dewasa. Telah tumbuh sedikit payudara contohnya. Kemudian kita lihat dari segi mungkin dia punya perwatakan yang agak mungkin suka bermaja-maja dan sebagainya, kita kena tahu. Kita kena tahu itu semua. Jadi bila kita dah tahu betul, kalau kita boleh kena pasti kita kena tanya. Begitu juga dengan ayah. Ada yang bertanya sebelum ini berkaitan dengan bagaimana kalau mungkin mak dia ataupun isteri dia telah meninggal dunia, meninggalkan anak dan juga suami. Meninggalkan anak dan juga suami, maka suami itu pun tinggallah dengan anak-anak, dia pun tak nak kahwin lain, besarkan anak sendirian. Akhirnya anak itu pun masuklah umur 9 tahun. Masuk umur 9 tahun. Macam mana nak buat? Ada? Okey, baik. Yang pertama, kalau berlaku perkara seperti ini, yang pertama kita kena cari dulu orang yang mungkin kita boleh dapatkan pertolongan. Yang pertama mungkin mak kita. Mak kita ataupun nenek budak itulah, ataupun nenek kepada anak kita. Yang minta pertolongan nenek kita, ataupun kita minta pertolongan adik-beradik kita. Adik-beradik kita yang perempuan. Minta pertolongan macam mana? Minta pertolongan supaya boleh berkomunikasi dengan anak. Sebab berkaitan dengan perubahan-perubahan dalam diri anak-anak ni, dia mesti hati ke hati antara perempuan dengan perempuan juga. Mesti. Sebab dia memang agak malu sikit lah, sebab dia melibatkan alat sulit dan sebagainya. Takkan kita nak pergi check, kita nak pergi check anak kita umur dah besar macam tu, mungkin dia akan ada rasa sedikit malu dekat situ. Tetapi kalau mak kita pun dah tak ada, mak mentua kita pun dah tak ada, semua tinggal lelaki dalam circle keluarga kita ni. Jiran-jiran pun tak ada, semua lelaki. Duduk sebelah kanan abang, sebelah kiri adik. Itulah jiran kita. Semua tak ada perempuan. Masa tu semua dah duduk yelah, macam-macam kita tak tahu kan. Jadi itu contoh. Jadi apa kita kena buat? Yang pertama, kita kena tahu macam sebut tadi lah, perubahan-perubahan yang berlaku kepada diri anak-anak. Kita kena tahu ilmu berkaitan dengan haid dan nifas ini. Haid dan nifas ini. Jadi bila kita tahu, maka mudah untuk kita berkomunikasi. Jadi kita kena tanya. Kita duduk sembang anak kita, kita kena tanya dekat dia apa-apa perubahan yang dia rasakan. Kita cerita secara direct. Contohnya kata ada tak panggil dia kakak contoh, ada tak kakak rasa macam keluar darah ke masa kakak kencing, kata kan. Sebab mungkin kanak-kanak ni dia rasa bila keluar daripada faras tu, dia rasa semua je kencing. Kan kalau dia tak tahulah. Darah ke,
cecair kuning ke apa ke, dia kata dia akan rasa tu kencing semuanya. Jadi kita kena tanya, kakak kalau ni antara dialog ya, kita boleh tunjuk kata, kakak kalau ada tak kalau kakak kencing, keluar darah ke ataupun keluar cecair lain ke? Kita kena tanya lah. Dan benda ni mesti memerlukan ataupun kita kena gunakan ayat-ayat yang mungkin orang kata tidak terlalu ataupun yang kata-kata selesa lah. Kita selesa, dia pun selesa. Jadi jangan kita terlalu mendesak sangat. Sebab tu kalau dah lama sangat menduda tu elok kahwin je lah. Senang cerita kan. Kahwin je lah boy. Aboy belum duduk lagi. Sebab muka aboy duduk depan sekali ni. Baguslah aboy ni. Okay. Baik. Kemudian yang kedua, soalan tadi apa? Ni dia. Saya salin tadi. Bagaimana kita nak buat ataupun apakah dia yang disebutkan sebagai atau senang saya nak simpulkan, hukum kita memisahkan tempat tidur anak. Baik. Tentang hukum Kalau saya buat hukum ni memang ialah sebut fiqh tentang hukum lah kan. Saya ginilah kita ambil satu hadis Nabi SAW yang mana Nabi SAW menyebutkan muru auladakum bis salah wa hum abna'a sab'a sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'asharin wa farriqu bainahum fil masajid. Baik. Apa yang Nabi sebut, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan mana disebutkan oleh Albani sebagai hadis yang sahih, yang mana disebutkan dari Imam Ahmad ni disebutkan Nabi SAW menyebutkan perintahkan anak-anak kamu untuk menunaikan solat ketika mereka berusia 7 tahun dan pukullah wadribuhum 'alaiha, dan pukullah mereka ketika mereka berusia wahum abna'u 'ashar, ketika mana mereka berusia 10 tahun. Ni yang Nabi ajar. Kemudian wa farriqu bainahum fil madaji'. Kemudian yang ketiga, ketika mana mereka telah berusia 10 tahun itu, kita kena pisahkan tempat tidur di antara mereka. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pentingnya kita menilai kesesuaian waktu kita membeli rumah. Waktu kita beli rumah, apatah lagi kalau kita telah pun mempunyai anak lelaki dan perempuan. Jadi kita kena pilih rumah yang mempunyai lebih daripada 2 bilik. 3 bilik lah. 1 bilik untuk kita, mak ayah, 1 bilik untuk anak lelaki dan 1 bilik untuk anak perempuan. Kenapa? Ini adalah perintah daripada Nabi SAW supaya bila mana kita ada anak yang telah besar, kita kena pisahkan. Kita kena pisahkan tempat tidur mereka. Ini penting. Sebab apa? Kalau kita nak senaraikan memang sebab banyak. Antaranya kita nak menjaga kemaslahatan dalam keluarga kita. Maksudnya kita bimbang untuk berlakunya perkara-perkara yang kita tak ingini. Sebab kita bimbang apa? Kadang-kadang bila duduk antara lelaki dan perempuan, boleh jadi akan berlaku sesuatu yang kita tidak inginkan seperti sumbang mahram dan sebagainya. Ini kita tak nak. Sebab itulah kita kena berhati-hati. Bila Nabi suruh buat, maka kita kena buat. Dan perkara ni saya kira ramai yang telah sedar tentang perkara ini, dan saya lihat pun ramai kawan-kawan di kalangan saudara mara pun, even adik saya sendiri pun, bila mana dia buat bila anak dah masuk sekolah rendah darjah 1, maka dah buat bilik siap-siap dah. Ni bilik abang, ni bilik adik. Senang macam tu supaya mereka boleh faham. Sebab tu bila pentingnya kita bentuk mereka ni sejak pada kecil. Kecil ni kita dah pisahkan tempat tidur. Jangan tunggu sampai dah masuk sekolah menengah. Perkara tu akan menyusahkan kita untuk memahamkan ataupun untuk memberikan kefahaman kepada anak-anak kita itu nanti. Baik. Kalau kita lihat, dan begitu juga adab sewaktu ataupun kita
ajar anak-anak kita adab berkaitan dengan masa untuk masuk ke dalam rumah kita, ke dalam bilik kita. Mak ayah ni pun ada privacy dia. Sebab ini disebutkan dalam surah An-Nur, satu ayat, dua ayat yang panjang, saya boleh bacakan kat sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu yasta'dhinukum alladhina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat min qabli salatil fajri wa hina tada'una siyabakum min adh-dhahira wa min ba'di salatil 'isya salasu 'auratin lakum laysa 'alaikum wala 'alaihim junahun ba'dahunna tawafuna 'alaikum ba'dukum 'ala ba'd kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati wallahu 'alimun hakim wa idza balagal atfalu minkumul halam falyasta'dhinu kama sta'dana alladhina min qablikum kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi wallahu 'alimun hakim. Baik, Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah ini menceritakan tentang bagaimana kita kena didik anak-anak kita. Kalau ada masa-masa tertentu, dia tak boleh masuk bilik kita. Tak boleh masuk. Tak boleh masuk maksudnya, kalau nak masuk mesti minta izin, ketuk pintu dan sebagainya. Dan Allah Ta'ala menyebutkan, wahai dalam ayat surah An-Nur ayat 58-59, wahai orang-orang beriman, hendaklah hamba-hamba kamu dan orang-orang yang belum baligh dari kalangan kamu meminta izin kepada kamu sebelum masuk ke tempat kamu, bilik tidur, dalam tiga masa. Yang pertama, sebelum sembahyang subuh, dan ketika kamu membuka pakaian kerana kepanasan tengah hari, dan seterusnya. 3 kali. Yang pertama, sebelum solat subuh. Maksudnya, kalau dia tersedar pagi-pagi tu, kalau nak masuk bilik, pastikan ajar dia tutup pintu. Sebab apa? Sebab masa tu adalah masa yang merupakan masa yang sesuai ataupun masa yang diperlukan privacy antara ibu dan ayah. Ajar dia, kalau nak masuk tutup pintu. Melainkan kalau memang anak yang kecil yang tidur dengan kita lah. Nak buat macam mana kan? Jadi sebaiknya didiklah dia tidur asing. Tidur asing. Dia berani sikit. Kemudian yang kedua, sewaktu membuka pakaian kerana kepanasan tengah hari. Sebelum zuhur. Sebelum zuhur pun sama. Sebelum zuhur ni waktu yang kebiasaannya ibu bapa ni nak berehat. Jadi kalau anak nak masuk, kena ketuk pintu. Dan yang ketiga, selepas sembahyang isyak. Jadi ini kita boleh lihat. Dan bila mana dia telah pun akhir balik, lagilah dia kena minta izin. Minta izin untuk masuk kepada tiga tempat itu. Daripada ayat ini, apa yang kita boleh simpulkan, bagi kanak-kanak yang belum balik, maka dia disunatkan untuk minta izin. Sebab kita pun tahu mereka ni masih belum cukup umur lah kita kata. Tak cukup umur lagi, jadi kena minta izin. Jadi sunat dia minta izin. Maksudnya kalau dia langgar juga peraturan ni, taklah jatuh berdosa. Tak jatuh berdosa. Tetapi kalau yang telah pun balik, telah pun masuk umur akhir balik, wajib bagi dia untuk mengetuk pintu atau meminta izin sebelum masuk ke ruang peribadi ataupun bilik tidur mak dan ayah dalam 3 masa ini. Yang pertama, sebelum subuh, yang kedua, sebelum zuhur, dan yang ketiga, selepas isyak. Ini, baik. Itulah. Jadi 2 jawapan untuk 2 soalan yang telah diminta. Saya mohon maaf lah sebab tadi saya terfikir. Saya baru terfikir petang tadi. Mata saya tengok buat rujukan sikit. Rupanya ada cerita tentang haid dan nifas. Haid lah, tentang haid. Jadi bila cerita tentang haid, saya yakin dan percaya sebenarnya ramai dari kalangan kita ni, termasuk saya sendirilah, mungkin tengah belajar ataupun sedang dalam mempelajari. Jadi banyak perkara yang kita tak tahu, kalau boleh tanya, kita tanya.
Kalau tak dapat jawapan, insya-Allah saya cuba jawab masa lain lah. Tapi biasalah saya juga sebab terlambat beritahu. Itu walau bagaimanapun dapatlah juga dua soalan. Tapi kalau ada soalan malam ni, kalau ada lah, mungkin kita boleh pertimbangkanlah untuk jawab. Baik. Ni banyak juga ni soalan ni. Oh, banyak ni. 35 Okey baik. Jelas Baik, ada lagi 15 minit. Kita akan terus sambung kepada matan yang seterusnya. Muka surat yang ke-18. Ada soalan tak? Tentang tadi tentang perempuan saya sebut yang lelaki pula. Baik. Yang lelaki sama juga. Yang pertama dia mesti telah pun cukup umur 15 tahun. 15 tahun. Maksudnya umur 15 tahun ikut kalender hijrah lah. Sebab dia mesti qamari ataupun mengikut bulan hijrah lah. Bulan hijrah. 15 tahun tak lagi mimpi, belum pernah lagi keluar air mani, maka dia dikira sebagai telah pun akil balik. Yang kedua, lelaki dia mesti telah pun bermimpi basah lah, bermimpi sehingga terkeluarnya air mani, terpancuk-pancuk lah air mani kan. Jadi dia dikira sebagai telah pun akil balik ketika itu. Dan bila akil balik, maka dia wajib melaksanakan perintah yang Allah Ta'ala perintahkan kepada dia. Baik. Kita lihat dulu fasal yang kelima. Surah 18. Faslun syurutil ijza'ul hajari fil istinja'i. Baik, syarat membolehkan penggunaan batu ketika istinja. Baik. Syurutul ihza'il hajari thamaniyah ay yakuna bi thalathati ahjar wa ay yunaqqal mahallu wa alla yakhiffal najasu wa la yantaqila wa la yatra'a alayhi ajar akhar wa la yujawizu safhatahu وحشفته ولا يصيبه ماء وأن تكون الأحجار طاهرة طاهرة ada cerita tentang taharah ni. Syarat-syarat dibolehkan menggunakan batu ketika istinja. Baik. Istinja ni, apa itu istinja? Istinja ni bermaksud menghilangkan najis ataupun mengurangkannya daripada tempat keluar air kecil ataupun air besar. Baik, ni istinja maksud kita menghilangkan najis, menghilangkan najis ataupun mengurangkannya dengan daripada tempat keluar air kecil atau air besar. Maksudnya daripada kubul dan dubur. Keluar air kencing, keluar air besar, bukan air besar. Berak lah, dekat dubur. Baik. Jadi kita lihat kat situ ada syarat-syarat yang membolehkan kita menggunakan batu ketika istinja. Baik, syarat yang pertama, hendaklah menggunakan 3 biji batu. 3 biji batu. Yang kedua, batu itu hendaklah dapat membersihkan tempat najis. Maksudnya, batu itu mesti mempunyai permukaan yang kasar. Kalau permukaan licin, tak kira. Kemudian yang ketiga, najis pula tidak berada dalam keadaan kering. Yang keempat, najis tidak berpindah ke tempat lain. Yang kelima, najis tidak bercampur dengan benda lain. Yang keenam, najis tidak melepasi hasyafah. Yang ketujuh, tidak terkena air. Yang ke-8, batu-batu itu perlulah bersih. 8 syarat istinja. Tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, disebut tentang istinja, dunia baru ini digemparkan. Dunia dengan ketiadaan air di negeri Selangor. Siapa duduk Selangor angkat tangan. Okay. Bila tak ada air kat Selangor, dia kalau air tak ada ni tak apa. Biasalah tak ada air. Itu masalah. Dia masalahnya bila air tak ada, tidak berjadual. Tiba-tiba tak ada air. Oh, letih. Jadi kalau rumah yang tak ada tangki, ataupun yang tak sedar, tiba-tiba air dah habis. Jadi perlunya kita tahu tentang istinja. Baik.
Jadi 8 syarat ni nanti kita akan tengok satu persatu. Kalau tak sampai habis, kita akan sambung minggu hadapan. Cuma saya akan ceritakan sedikit permulaan ataupun mukadimah dulu tentang istinja ini. Apa itu istinja? Istinja itu adalah, saya sebutkan tadi, menghilangkan najis ataupun mengurangkannya daripada tempat keluar air kecil ataupun air besar. Jadi maksudnya daripada kubul dan dubur, daripada jalan depan dan juga jalan belakang, daripada zakar dan juga daripada punggung, ataupun perempuan daripada farash ataupun daripada punggung. Baik. Jadi perkataan istinja diambil daripada perkataan najwa, ataupun najaun, ataupun kita boleh katakan sebagai bermaksud selamat. Perkataan najak tu adalah bermaksud selamat dan terlepas daripada penyakit. Najwah pula bermaksud tempat tinggi. Manakala perkataan najwu adalah sesuatu yang keluar daripada dubur. Jadi perbuatan itu di sisi syarak, dinamakan perbuatan itu dengan istinja di sisi syarak kerana orang beristinja berusaha bagi melepaskan diri daripada sesuatu yang menyakitkan. Pada kebiasaannya, istinja dilakukan di tempat yang tertutup seperti di belakang tanah tinggi dan seumpamanya. Harus beristinja dengan air mutlak. Ia merupakan cara asal bersuci daripada najis. Baik. Bila kita sebut tentang istinja, biasanya kita akan cari antara sebab dilakukan ataupun dinamakan istinja kerana bila mana kita membuang hajat atau qada hajat itu sendiri, kita akan mencari tempat yang tertutup. Tempat tertutup atau tempat yang lebih tinggi daripada orang lain. Orang tak nampak. Najwah, sebab tu bagi sebut najwah, tempat tinggi. Baik. Najwah bukan najwa. Najwa ni maksudnya berbisik. Maksud lain. Okay. Kemudian dinamakan perbuatan itu dengan istinja juga adalah sebagai satu sebab seseorang ingin melepaskan diri daripada kesakitan, sakit perut dan sebagainya. Jadi kita nak jadi supaya selamat daripada kesakitan tersebutlah. Baik. Dan kebiasaannya istinja menggunakan air mutlak, dan itulah dia sebenarnya permulaan ataupun kita panggil sebagai satu cara yang paling suka digunakan oleh kebanyakan orang lah, termasuk kita sendirilah. Kalau kita nak beristinja, kita selesa guna air. Kita tak ada guna brodawai ke tak ada. Kita pakai air. Dan yang paling afdal adalah kita menggunakan batu yang kasar tu tadi, dengan menggunakan sekurang-kurangnya 3 biji batu, ataupun kalau tak cukup kita tambah dengan batu-batu yang lain dengan gandaan ataupun dengan kiraan ganjil 3, 5, 7, 11 dan seumpama dengannya. Jadi kita lihat begitu. Yang paling afdal kita gunakan batu untuk menghilangkan najis, kemudian kita bilas dengan air. Itu yang paling afdal. Sebab tu bila mana kita tengok kat Shopee baru ni, bila orang jual batu istinja, itu bagus. Berilah batu istinja tu. Kalau nampak macam memberasangkan, insya-Allah saya nak jual juga. Nak jual juga batu istinja tu. Lawan towel. Towel masih beli kan, kita jual pula. Okey. Jadi itu adalah perkara yang paling afdal. Kita gunakan batu yang kesat. Sebab kita lihat tadi, 8 perkara ataupun 8 syarat memulakan penggunaan batu ketika istinja. Sehubungan itu disyaratkan sekurang-kurangnya sapuan adalah dengan 3 biji batu. Ada juga sesetengah orang menggunakan sebiji batu yang ada 3 bucu, tetapi ini tidak digalakkan. Sebaiknya kalau nak buat begitu, batu yang besar lah. Sebab apa? Sebab antara syaratnya, kita mesti gunakan batu yang tidak ada najis. Yang tidak ada najis. Yang tidak ada najis. Tapi kalau batu tu besar, kalau kita yakin, kalau kita gunakan 3 bucu, tidak terkena satu bucu tu dengan bucu yang lain. Kalau pakai batu cincin, jangan. Sebab kita akan tengok nanti ada satu syarat lain ataupun ada satu adab disebut perkara atau benda yang tak boleh digunakan untuk istinja. Antaranya adalah perkara atau benda yang dihormati. Contohnya pakai iPhone 12. Kan? Beli iPhone 12 mini, kemudian kita guna untuk istinja. Tak boleh sebab ia
satu benda yang dihormati walaupun ia adalah telefon yang kesat. Dia kesat. Baik. iPhone mini tak boleh. Dia kena iPhone Pro Max besar sikit. Baik. Okay, kemudian sekiranya masih belum bersih, tambah bilangannya. Baik. Disebutkan dalam satu hadis Nabi SAW, Atan Nabi SAW al-ghaid fa'amarani an atihu bi thalathati ahjar. Nabi sebut dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW pergi ke lurah bagi membuang air. Kemudian baginda menyuruh aku membawa 3 biji batu kepada baginda. Baik. Kemudian daripada Saman radhiyallahu anhu menyebutkan Rasulullah SAW menjelaskan la yastanji ahadukum biduni salasati ahjar. Maksudnya janganlah seseorang daripada kamu beristinja dengan batu kurang daripada tiga biji. Sunnahnya tiga biji. Caranya macam mana? Caranya nanti saya akan tunjukkan minggu depan. Saya akan buat satu video, kita akan tayangkan. Sebab nak tayang kat sini, itulah macam tak apa sesuai. Bukanlah saya akan tunjuk video betul-betul, kita pakai model lah. Kalau tak pun kita buat, kita panggil lah, Kokok Koyum nak datang sini minggu depan, kita pakai Koyum lah. Sebab dia bicep dia kan besar. Sesuai lah jadi model. Okay. Kemudian, wa manis tajmar fal yutir. Nabi sebut juga dalam satu hadis yang lain, sesiapa yang berniat dengan menggunakan batu-batu kecil, dia hendaklah mengganjilkan bilangannya. Jadi kalau kita guna batu kecil, maksudnya tak cukup lah. Kita kena ganjilkan. Kalau tak cukup 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Baik. Sekiranya ingin menggunakan satu daripada kedua-duanya, yakni batu ataupun air, maka air adalah afdal kerana ia saja yang boleh menghilangkan air najis dan kesan-kesannya berbanding dengan menggunakan benda-benda yang lain. Okay, kalau kita ada pilihan, kita boleh guna salah satu, batu ataupun air. Kita mesti pilih air sebab air ni sifat dia boleh menghilangkan ain. Apa tu ain? Ain ni kalau kita sebut mugo. Apa nak sebut mugo? Maksudnya satu ataupun tempat najis yang kita boleh lihat. Najis tu kita boleh lihat sebab tu panggil ain. Maksudnya ada dia punya objek najis tu. Dia boleh menghilangkan ain tersebut. Ain tersebut bentuk dan rupa. Sebab dia ain ni dia ada bentuk, ada rupa, ada sifat dia. Sifat najis tu. Memang ain tu mata lah. Tapi ain kat sini bukan maksud mata lah. Dia ain najis. Ain najis. Okay. Bau, rasa dan warna tu nanti kita akan tengok semasa kita lihat apa cara nak menyucikan najis nanti. Kita akan belajar nanti insya-Allah. Baik. Okay, batu tu jadi kita lihat mesti kita gunakan air. Batu itu hendaklah digunakan sebelum najis yang keluar daripada kubur dan lubuk itu menjadi kering ataupun tidak mengalir keluar daripada kawasan punggung, kepala zakar dan tempat keluar kencing orang perempuan. Begitu juga ia tidak terkena tempat lain selain tempat yang terkena najis ketika ia keluar. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, batu yang kita gunakan itu, bila kita nak gunakan batu, kita kena pastikan tempat keluar najis dekat lubur tu belum kering. Maksudnya, lepas kita berak tu, terus kita istinja lah. Tapi kadang-kadang, jenis yang tak sempat, terus berak. Tiba-tiba bocek air tak ada. Air tak ada, sudahlah kata kan. Teruk betul tempat ni kan, tak ada air. Jadi, dia pun dah siap berak apa semua, tak apalah berak. Kemudian, dah semua. Kemudian, pakai seluar balik, cari batu. Cari batu. Cari batu tak jumpa. Sampai setengah jam baru cari. Masa tu dah keras. Jadi apa nak buat? Cari air jugalah. Tak boleh guna batu tu sebab tempat keluar tu sudah jadi keras. Begitu juga tempat yang keluar air kencing, tempat kepala zakar tu kan. Panggil hasyafah. Masa tu kita kena pastikan lepas kencing jangan tunggu kering lah. Bila dah kering takkan nak tonyoh kan. Bila tonyoh habislah. Jadi faham boy tonyoh. Tak apalah. Macam blur je. Okey. Jadi kita kena jangan bagi dia kering. Begitu juga dengan tempat bagi dia tempat
Afwan. Baik, sebenarnya bila bab taharah ni kita akan jumpa lah banyak kata-kata tu, jadi tahu je lah Baik. Jadi sebelum kita tutup, saya akan bincang sikit, saya akan buka sedikit perbincangan berkaitan dengan adab-adab kita buang air dan istinja. Baik. Sedikit. Sebelum tu, kita kena tahu juga apakah dia objek ataupun perkara yang tak boleh digunakan untuk istinja. Baik. Yang tak boleh digunakan untuk istinja yang pertama adalah tidak sah istinja dengan benda-benda najis atau benda yang terkena najis. Tidak sah. Apa contoh tempat-tempat yang terkena najis? Contohnya macam berlaku di zaman Rasulullah SAW, ketika mana sahabat-sahabat, bila Rasulullah meminta sahabat mengambilkan batu untuk istinja, sahabat jumpa dua batu. Dua batu, kemudian satu lagi tu najis binatang yang telah kering, keraslah. Rasulullah kata, Rasulullah ambil dua biji batu dan Rasulullah suruh buang tahi ataupun najis binatang yang keras tu, sebab Rasulullah kata najis ni tak boleh digunakan untuk istinja. Najis tak boleh guna untuk istinja. Sama juga kalau ataupun batu yang dah terkena najis. Sebab kita tak mahu najis, tujuan kita nak istinja ni kita nak buang najis. Kita takut najis yang berada pada batu tu terkena pula kepada tubuh badan kita. Jadi tak kena lah konsep tu. Yang kedua, yang tak boleh digunakan untuk istinja adalah makanan manusia ataupun kita sebut sebagai makanan manusia dan juga makanan-makanan yang dimakan oleh jin. Baik. Contoh apa? Roti. Roti tak boleh guna untuk istinja. Tak kira lah roti apa, roti canai, roti gardenia, roti wrap dan sebagainya, itu semua tak boleh digunakan untuk istinja. Tak boleh guna. Dan sangat keji kalau guna. Begitu juga dengan makanan untuk jin. Untuk jin. Contoh macam tulang. Tulang belulang tu kita guna untuk istinja pun tidak boleh, sebab dia adalah makanan yang dikhususkan untuk jin, tak boleh. Itu tak boleh. Yang ketiga, sesuatu yang dihormati. Dihormati maksud tak kisahlah barang-barang kita dan seumpamanya, yang kita hormat ataupun yang kita ialah yang penting bagi kita lah. Yang dihormati contoh lain seperti objek ataupun anggota badan binatang yang masih hidup. Anggota badan binatang yang masih hidup ataupun anggota badan binatang yang belum terpisah daripada badan ni. Contohnya kita bela kucing. Kita bela kucing. Nampak kucing tu duduk, ada kucing, kita pun ambil kucing, kita buat guna untuk istinja. Tak boleh. Keji. Pecinta kucing mesti tak suka ni. Tak boleh. Tak boleh. Sebab dia satu perkara yang dihormati. Tetapi harus kita menggunakan anggota badan yang binatang yang telah terpisah daripada badan. Contohnya macam kulit. Kulit binatang yang telah terpisah, maksudnya dia telah matilah binatang tu, terpisah, kemudian telah disucikan, dibersihkan, dah disamak, kemudian kita gunakan untuk istinja, itu diharuskan. Termasuk sesuatu yang dihormati itu tadi, kalau kita gunakan, kalau binatang tak boleh, apatah lagi kalau kita gunakan anggota badan manusia. Kita paksa orang basuh kan berak kita. Pakai tangan orang lain. Kalau dia suka rela tak apa. Tapi dia tak suka rela, tak boleh. Baik, itu adalah yang tak boleh guna untuk istinja. Jadi insya-Allah minggu depan saya akan sambung sikit lagi tentang istinja, iaitu berkaitan dengan adab-adab buang air dan juga istinja itu sendiri, yang mana adab-adab ni penting untuk kita amalkan. Mungkin sebahagiannya telah pun mengetahui, dan kalau kita tak tahu ataupun kalau kita perlu untuk kita sampaikan kepada anak-anak kita, sebaiknya kita bolehlah. Okey.
Kejam sangat ustaz ni contoh. Okey. Ekor cicak. Okey. Ekor cicak tu dah terpisah. Kalau sanggup guna ekor cicak tu gunalah. Sebab ia telah terpisah daripada badan. Orang ni pelik-pelik soalan. Ada nak soalan ke Aboy? Ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Boleh tanya soalan? Boleh. Kalau tak boleh jawab, kita bersembang kemudian. Assalamualaikum, saya Aboy. Nak tanya dua soalan. Pertama berkaitan dengan akhir balik. Okey. Apakah pendapat Ustaz berkenaan dengan akhir balik seseorang kanak-kanak lelaki? Tadi Ustaz kata kalau 15 tahun confirm balik. Okey, tapi sekiranya kita ni lelaki kadang kita tak sedar kita mimpi apa. Tapi pada waktu kita 11 tahun kita punya suara dah pecah. Adakah itu salah satu tanda akhir balik? Itu soalan nombor satu lah. Maksudnya adakah Ustaz bersetuju pecah suara itu adalah sudah akhir balik? Nombor dua, saya tolong tanyakan soalan Raiza tadi lah. Dia tanya pasal berkenaan dengan tisu kering dengan tisu basah. Adakah itu boleh digunakan untuk berstinjak? Adakah sesuai ataupun adakah sah? Okey Ustaz, sekian. Terima kasih. Ada yang Raja tanya. Sekejap Okey, tak apa. Saya sempat nak cari. Okey, baik. Yang pertama berkaitan dengan suara pecah. Baik. Sebagaimana yang telah kita nyatakan daripada segi hukum syarak, hanya ada dua saja tanda yang menunjukkan bahawa dia telah akhir balik. Yang berkaitan dengan suara pecah itu adalah tanda-tanda biologi. Tanda-tanda biologi. Boleh jadi dia akhir balik sebelum dia suara pecah ataupun selepas suara dia pecah. Itu. Jadi yang mengkonfirmkannya adalah bila mana dia mendapati mimpi tersebut. Sebab kadang-kadang kebiasaannya kalau orang lepas mimpi, bila mana dia mimpi dan dia terkeluar air mani, maka kita dapati bahawa dia akan rasa satu benda yang seronok, kan? Dia seronok, pasti dia ingat. Kalau tanya sahabat-sahabat ni mungkin ada yang masih ingat bila pertama kali dia mimpi. Tapi yang pastinya bukan di MRSF Jasin lah. Kalau MRSF itu mungkin dah kali ke-8, kali ke-9 kan. Tapi kalau dia tak mimpi, tak keluar basah, 15 tahun, confirm dia telah akhir balik. Kalau dia tak ingat macam mana? Kalau tak ingat, kita ambil satu kaedah yang mana yang kita yakin, sesuatu yang kita yakin tidak dapat dikalahkan dengan masuk lawan yakin apa? Dengan syak, keyakinan atau was-was. Keyakinan tidak boleh dikalahkan dengan syak. Jadi yang yakin apa? Yakin umur 15 tahun kita akhir balik. Yang tak yakinnya adalah kita dah mimpi ke belum. Jadi yang mimpi ke belum tu benda yang tak yakin. Jadi yang yakinnya umur 15 tahun, kita ambil pendapat iaitu kita umur 15 tahun baru balik. Boleh Suara ke, hakum ke, itu semua adalah tanda-tanda yang bersifat biologi, tetapi dari segi agama, dua saja yang kita terima pakai, iaitu yang berkaitan dengan keluar mani dan juga berumur 15 tahun. Berkaitan dengan kita istinjak dengan wet tissue. Okey. Kalau wet tissue tidak sempurna. Sebab apa? Sebab di sini Nabi menyebutkan berkaitan dengan istinjak menggunakan batu. Kalau nak guna wet tissue boleh, tapi kita mesti bilas juga dengan air. Mesti bilas juga dengan air. Mesti bilas dengan air juga. Sebab apa? Sebab dia istinjak dia mesti gunakan benda-benda yang kasar. Tetapi tisu ni ada juga yang kasar, betul. Jadi tisu yang kasar tu pun dikira objek yang boleh digunakan untuk istinjak juga, tak ada masalah. Cuma nak guna wet ke ataupun tak wet ke, yang penting dia mesti menepati syarat, iaitu dia mesti menggunakan benda yang kasar.
dan dia mesti menepati 8 syarat itu tadi, yang mana ia tidak boleh beralih, dia tidak boleh beralih tempat lain, dia mesti bersih dan tidak terkena dengan air. Baik. Soalan lagi? Assalamualaikum Ustaz. Tu Aslam tanya, macam mana kita nak lupuskan batu istinja? Basuh ke apa ke? Pandang melupakan batu istinja. Okey. Dia bila kalau kita macam nak jawab dia macam ni lah. Kalau batu tu yang kita memang guna, kita beli untuk guna istinja, kan? Memang kita dah kita kat rumah untuk istinja, basuh, tak ada masalah. Sebab dia mesti menepati syarat kepada batu tu tadi. Dia mesti bersih, dia mesti tiga biji paling kurang, kemudian dia mesti berada najis diri, berada pada kering dan sebagainya. Dan kalau kita nak lupuskan, kita buang kat tempat yang bukan menjadi laluan orang lah. Itu nanti kita akan cerita minggu depan tentang adab-adab buang air dan istinja. Kadang-kadang kalau kita kat negara Arab, benda ni memang satu yang common lah. Kadang baju istinja tu dia buang gitu je, tak boleh. Dia mesti dilupuskan di tempat yang bukan laluan orang ramai. Kalau memang batu tu dia beli dekat Shopee, kan, memang dia guna untuk istinja, basuh lah. Simpan dekat tepi. Sebab menggunakan batu ni juga satu sunnah. Tapi saya tak tahulah, saya tak pernah buat benda tu. Kalau ada buat, silakan. Apa tadi boy soalan? Kalau akil balik secara swasta, secara paksa, baik. Mungkin dia tak sabar nak akil balik, lambat sangat. Maka dia pun buat perkara terkutuk tersebut, maka dia telah pun akil balik. Walaupun dia secara paksa. Dia mesti menunaikan perkara-perkara yang diwajibkan ke atas dia. Sebab kalau kita belajar pun sendiri, bila kita sampai satu umur akil balik, kita punya semen dan juga sperma tu memang dah ada. Cuba tunggu masa untuk dikeluarkan secara automatik. Tapi kalau kita boleh keluarkan secara manual, maka kita akan kita akan jadi akil balik. Okey. Lagi soalan? Saya Ustaz, saya Wandoi, nak tanya, kalau untuk baby kan, kita cuci najis anak dengan wet tissue. Lepas tu kita pergi solat, kebetulan anak menangis, kita dukung sekali anak sekali. Jadi saya difahamkan kalau pampers penuh, anak tu kiranya macam dikira najis lah. Tak boleh dukung sembahyang sekali. Tapi kalau kita dah cuci dengan wet tissue, kiranya suci ke sebenarnya? Dan boleh ke kita dukung anak sekali masa solat tu? Okey, bila kita pakai wet tissue, okay, bila kita pakai bila kita pakai wet tissue, kita gunakan juga tisu yang kering untuk kita hilangkan kebasahan tersebut. Sebab kita biasa guna wet tissue tu untuk kita mudahkan tahi ataupun najis tu pergi kan. Ambil tisu lain, kita lap, kemudian dia kira bersih lah. Kira bersih lah. Kemudian kita boleh bawa pergi solat. Nanti sebenarnya ada tentang solat tu, nanti kita akan bincang ke depan. Dia ada khilaf juga. Maka khilaf maksud apa? Maksudnya, dia ada satu kaedah disebut sebagai menanggung najis. Apa yang dimaksudkan dengan ada kita pegang dia, kita pegang najis atau kita pegang baby dan sebagainya, dan ada satu tempat, satu ketika memang kita terpaksa untuk pegang, dia ada perkara-perkara yang disebut sebagai rukhsah yang kita dibolehkan. InsyaAllah kita cuba bincanglah nanti. Sebenarnya bab tu banyak lagi, panjang lagi ataupun lambat lagi. Dia akan masuk dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan solat. Baik. Terima kasih kepada yang bertanya. Ada lagi soalan? Ya betul Allah, memang ada jual batu istinja dekat Shopee.
belik-belik manusia. Okey. Tadi saya ucapkan terima kasih kepada semua. Mohon maaf apa yang tersampaikan hari ini kalau tidak mencapai standard. Tapi sebagai saranan Aimi tadi 7.5 mesti ada. Alhamdulillah. Saya tadi sebenarnya kelang kabut juga. Kelang kabut apa? Sebab saya ni tak jumpa. Ya. Sahabat-sahabat dah qomat dah nak solat maghrib. Ya. Alhamdulillah kita kat sini solat jemaah mengikut SOP. Ya. Jadi itulah. Jadi sebelum habis pastikan boleh rujuk pada page Facebook saya, boleh ambil nombor akaun Mahat Al-Munir. InsyaAllah kalau ada lebihan-lebihan pendapatan tu boleh sumbang sikit kepada kami. InsyaAllah kemudian dia akan memberikan amal jariah untuk kita di dunia dan juga di akhirat insyaAllah. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah.